Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas peluang kita pada hari ini, dan kita sambung tajuk yang lepas, iaitu masih lagi dalam tajuk mendidik anak-anak, dan insya-Allah hari ini selesai tajuk kita ini, ataupun kalau kita laju sikit kita selesailah bab 3, dan kuliah akan datang masuk ke bab yang keempat kalau sempat. Jadi baiklah, untuk mendidik anak-anak, kalau masih ingat ya, pada kuliah sebelum ini kita sebutkan tentang apa yang kita perlu berikan penekanan dalam proses mengasuh dan mendidik anak-anak, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perkara telah disebutkan pada kuliah yang lepas, dan hari ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, ya, muka surat 106. Di sini Allah sebutkan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka, iaitu daripada memandang apa-apa yang haram, dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju dengan tudung kepala mereka. Ya, kenapa nak kena tutup belahan leher baju? Kerana belahan leher baju itu boleh menampakkan sesuatu, ya, anggota tubuh badan kita yang kita wajib tutup. Jadi macam mana nak tutup? Dengan tudung kepala terus sampailah ke dada untuk menutup belahan leher baju. Ya, jadi insya-Allah, ya, dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini, nasihat kita kepada anak-anak perempuan kita yang beriman, ya, supaya mereka tidak sahaja menjaga aurat tetapi menjaga matanya daripada memandang perkara-perkara yang haram ataupun maksiat. Jadi nak jaga mata ni lah yang kita tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal adalah menjaga hatinya, ya, supaya hati itu membentengi matanya sendiri. Ya, kalau aurat kita boleh kata ini tudung ni tak cukup tutup. Ya, baju tak cukup tutup, seluar tak cukup tutup, stokin tak pakai. Benda yang kita boleh suruh anak kita buat. Tapi mata yang memandang, kita boleh nasihat juga, jangan pandang benda maksiat, jangan pandang benda yang haram. Tapi bila kita duduk di rumah, anak di sekolah, macam mana nak tengok mata dia pandang apa? Kan? Bila dah besar sikit masuk universiti, macam mana nak tahu anak kita pandang apa di universiti? Jadi kita tidak boleh mengawal, melainkan sekiranya kita berjaya mengawal hatinya. Jadi hati itulah yang kita kena selalu didik dan beri peringatan sejak daripada kecil. Kita kena remind. Kita pun sekali lah tak boleh tengok. Jangan kita tengok maksiat, kita tengok haram sambil-sambil duk tengok. Anak tutup mata. Kan, tengok movie yang pelik-pelik ni kan. Ada yang pelik-pelik. Kakak tutup mata, adik tutup mata. Kita ni makin besar mata kita. Jadi anak kita fikir apa agak-agak perempuan? Secara logiknya lah, kan? Mesti anak-anak kata, kenapa pula kita tak boleh tengok, papa boleh tengok? Kenapa mama boleh tengok? Kalaulah semua tutup mata, dia faham. Oh, semua orang tak boleh tengok berdosa. Jadi rupanya budak-budak je berdosa, tapi bila dah besar, tak apa. Jadi kita tunggu nanti kita besar. Kita tengok. Kan dah salah tu. Jadi itulah cara kita pun, kita kena berhati-hati, ya, sebab niatnya baik tetapi silap caranya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijali wal mutasyabbihina
minar rijali bin nisa'i. Ya, yang ini semua kita tahu. Allah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai perempuan. Menyerupai dalam bentuk yang bagaimana? Dalam semua bentuk. Kalau kita lihat orang lelaki, kita tahu itu lelaki. Kalau dia pakai mask pun, kita tahu dia lelaki. Kalau dia pakai tudung, kita tahulah dia perempuan. Ya, tak payah fikir dah, melainkan adakah orang lelaki berpakaian perempuan sampai bertudung? Ada, tapi jarang jumpa. Ya, dia sampai dia bertudung. Dia menyerupai wanita dan dia bertudung. Jadi kita ni keliru tak keliru? Halkum tak nampak. Muka pun kita tak nampak pakai emas. Lepas itu bertudung pula. Jadi secara asasnya kita tengok orang bertudung semua kita kata perempuan. Ya, tetapi kalau ada di kalangan mereka itu lelaki yang menyerupai pakaian perempuan, huru-hara kita. Masuk asrama perempuan misal kata. Kan pakai tudung dengan jubah misalnya. Oh, memang kita tak akan tanyalah awak lelaki ke perempuan. Security tak akan tanya ni perempuan ke lelaki. Kalau sampailah kita kena bertanya orang pakai tudung jubah itu lelaki ke perempuan, memang huru-hara dah hidup kita ni. Kan nak kahwin pun agaknya kena tahu anak kita berkawan serius ni dengan orang lelaki ke orang perempuan. Ya, sepatutnya kalau serius itu nak kahwin itu mestilah kalau anak kita perempuan dengan lelaki. Koknya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Waliyazubillahi min zalik. Jadi inilah yang Allah laknat kerana dia menghancurkan institusi kekeluargaan dan penasaban. Ya, nasab. Dan anak yang tinggi motivasi diri biasanya mempunyai ibu bapa yang menunjukkan sikap yang sentiasa positif dan selalu menggalakkan anak-anak. Ini pun saya dah sebut juga pada kuliah sebelum ini. Kita selalu bila nak bercakap kita fikir dua kali. Ini positif ke negatif untuk anak-anak yang menerima. Kita niat kita mungkin tak pernah negatif. Niat kita memang positif. Tapi yang kita sebut anak tu ambil dengan negatif. Kita niat positif, kita maksudkan positif, tapi dapat ke anak dia jadi negatif. Jadi yang penting sekarang ini apa yang anak dapat. Ya, apa yang dia faham daripada apa yang kita sebut. Kalau kita bermaksud positif, tetapi anak itu menerimanya dalam keadaan yang difahami secara negatif, maka dia akan jadi kurang semangat. Dia rasa dia tidak ada dorongan dari ibu bapa, dia rasa dia diperkecilkan, dia rasa dia direndah-rendahkan. Ya. Jadi akhirnya anak-anak itu jadi anak yang bagaimana? Tidak ada keyakinan diri. Ya. Tak ada keyakinan diri, takut nak bertanya, kemudian hanya menerima arahan 100%. Dia tidak akan bertanya. Dia rasa macam tak betul, tapi kenapa dia diminta buat begini? Dia tak akan berani kata begitu. Sebab dia diasuh untuk menerima sahaja, 100%. Tidak bertanya, apatah lagi mempersoal dan membangkang. Jadi kalau hak bangkang tu kita tak ada cakap habis pun dia dah bangkang itu kita tak nak juga. Ya, tetapi dalam keadaan yang lain kita nak anak itu mendengar sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Tetapi sekiranya ada yang bermain-main di mindanya rasa something not right, can I ask? Biar gitu anak kita. Ya, jadi bila dia bertanya pula, bertanya dengan jiwa yang besar dan berlapang dada dengan apa jua jawapan. Ya, janganlah dia tanya tu pasal mak nak pergi Putrajaya nak tengok wayang. Tak boleh. Jadi dia pun kenapa tak boleh? Jadi mak ni ceritalah kenapa tak boleh gini. Tapi kenapa orang lain boleh? Dia bertanya kenapa tapi dia nak sampai mak dia kata boleh. Itu tidak berlapang dada. Maknanya dia ada jawapan dia dah. Tapi dia sekarang nak suruh mak dia cakap iya je. Tapi yang berlapang dada ni maknanya kalau mak kata tak boleh sebab gini, dia pun lah betul juga mak. Okeylah tak jadilah pergi. Gitu Gitu yang kita nak. Tapi yang menerima 100% pada zaman ini, generasi ini dia dah tak berapa relevan dah. Generasi dulu-dulu ya, ayah kata apa, takut nak tanya, takut nak soal, ikut saja. Tapi hari ini kadang-kadang ibu-ibu, ayah-ayah pun tersilap sebab kita tidak faham semua
perkara dalam dunia ini. Kita tidak faham dengan TikToknya, kita tidak faham tentang Facebook, tentang Instagram, tentang apa lagi? Saya pun tak tahu. Tak ada nak kejar. Ya. Jadi kita tak faham itu, anak kita lebih faham mungkin kan. Jadi banyak perkara yang kita terpaksa tanya anak. Kalau dulu-dulu saya ingat, bila mula-mula kita dengar TikTok, ya, anak nak ber-TikTok, perempuan faham apa daripada TikTok? Menari. Kan menari pun ada pesen dia, bukan menari zapin tu tak. Bukan kuda kepang Mak Yong tu tidak. TikTok bukan begitu, dia ada cara dia menari. Tapi hari ni bila sebut TikTok, perempuan faham macam mana? Tak semestinya menari. Kadang-kadang ceramah agama jadi TikTok. Kempen bayar zakat jadi TikTok. Wakaf jadi TikTok. Jadi TikTok itu satu medan menyampaikan komunikasi. Jadi kalau kita dulu bila sebut itu, oh jangan, tak boleh. Saya ingat student saya, dia pernah kata, dia kata, madam boleh tak kita buat presentation dan we submit in a TikTok form. Saya duduk dalam kepala habis lala nak assignment nak submit sambil menari, macam mana tu? Menyampaikan konten assignment itu dalam bentuk dia menari sampai kepada saya dengan pendeknya, dengan apa saya faham tu. Dan kenapa nak menari, dah lalu lelaki perempuan campur. Yang rupanya TikTok itu adalah satu video pendek yang disampaikan secara bersiri. Jadi dia memang sangat menarik. Jadi saya pun kata, la ilaha illallah, terasa tua. Tak ada nak kejar. Jadi kerana itu kadang-kadang kita tak boleh kata no. Dan dia kena kata, oh, mak kata tak boleh lah. Sedangkan ini TikTok lecturer suruh buat. Jadi mak kata tak boleh. Sedangkan mak kata tak boleh pasal mak tak faham. Ya. Jadi kita harapkan anak-anak ini tinggi keyakinan dirinya untuk, orang putih kata justify, kalau dia rasa benda tu betul, cerita dengan kita apa yang betul. Ya, jadi itulah kalau boleh anak-anak kita berani, dan dia tidak akan berani jika kita tidak memberi peluang dan dorongan. Ya, dan kita hindar sifat negatif terhadap anak yang boleh melemahkan motivasi mereka dan menjadikan hidup berkeluarga kurang ceria. Ya, jadi bila kurang ceria hidup dalam keluarga itu, apa yang jadi? Ya, dalam muka surat 107 dikatakan yang pertama, kita jadi tak ambil peduli perkembangan anak-anak. Bila kita negatif, anak pun negatif. Kita tak tahu dah apa jadi kat dia, dia pun tak kisah pada kita. Kemudian yang kedua, kita mudah memalukan anak dan menyebabkannya rasa terhina, menimbulkan rasa rendah diri dan dengan sendirinya melemahkan konsep kendiri dan rasa tidak dihargai. Semua ni dah yang saya sebutkan tadi timbul semua. Yang rasa rendah diri akhirnya bila masuk ke kampus universiti, bila masuk ke dalam kerjaya, bila berkeluarga, kekal. Rendah dirinya itu kekal. Ya, dan kita tak nak kalau anak yang rendah diri ini pula anak lelaki. Rendah diri dia sampai dia tidak boleh mengatur institusi keluarganya sendiri. Ya, sampai dia terlalu mengharapkan isteri atau mungkin ibunya sendiri. Ya, tak boleh buat keputusan. Ada saya jumpa orang, dia tak boleh pilih cat rumah dia. Dia kata nanti dia kena tanya isteri dia dulu. Ya, lepas cat rumah, bumbung. Ya, bumbung nak matching colour dengan cat dinding luar rumah. Dia dapat katalog dan dia kata, oh tak bolehlah, saya kena tanya isteri saya. Semua dia kena tanya isteri dia. Bagus tak bagus? Bagus. Musyawarah itu bagus kan? Rumah kita nak duduk berpuluh tahun ni, biarlah sama-sama suka dah. Tapi bila isteri dia buat keputusan A, sedangkan dia nak B. Jadi berlakulah perbincangan dan musyawarah, dan 100% keadaannya memang akan mengikut isteri. Sebab akhirnya suami kata apa? Tak apalah, abang ikut je. Abang ikut, semua benda ikut aja. Jadi bukan tidak boleh, bagi pihak isteri kadang-kadang dia rasa macam dia perlu satu keputusan yang dia nak ikut. Dia letih dah buat keputusan. Ya, saya pun bila saya dengar begitu, saya kata mesti suami ni orang jenis lembut-lembut gitu, saya kata. Dia kata dia memang betul. Suami dia jenis yang apa-apa pun dengan adik-beradik ke dengan mak dia ke, memang dia akan jadi orang terakhir yang memberi pandangan.
Jadi apa ya, nak korban kat mana ya tahun ni? Seorang tu jawab, orang ni jawab, dia jawab. Last sekali, siapa nak korban ada seekor lembu, 7 bahagian, siapa nak? Okey, orang-orang. Lusa baru dia seorang jawab. Orang lain dah jawab semua hari ni. Lusa baru dia jawab, dia kata, saya ikut je. Macam tu. Kan? Alahai, lembut tu seronok dah kita dengar, tetapi kadang-kadang sifat ingin memimpin, sifat meneraju institusi tu memang perlu ada dalam diri seorang lelaki. Dan kenapa dia jadi macam tu? Kerana masa dia dari kecil lagi dia sentiasa bila dia bercakap sesuatu, orang kata dia salah. Bila dia bagi pandangan, orang kata, alah itu ada orang dah cakap dah tadi. Bila dia nak bercakap sikit, orang kata, tak apa, kita dah buat keputusan. Lama-lama, dia jadi tak nak cakap dah. Mungkin dalam organisasi kita pun begitu ada ya. Kita tidak memberi dorongan. Kalau ketua jabatan terutamanya sentiasa mengajak ahli-ahli kita memberi pandangan terutama semasa bermesyuarat dan berbincang. Ya. Tak kira dia siapa, driver ke, cleaner ke, pembantu, tadbir dan sebagainya. Sebab mereka ada perspektif berbeza mengikut pengalaman hidup masing-masing. Jadi bila dia memberi pandangan, ia akan menjadi nilai tambah pada pandangan kita. Tapi kalau kita nak dengar orang-orang yang setara dengan kita saja pandangannya, dia mungkin tidak membumi. Ya, jadi begitu juga anak-anak kita. Dengar daripada anak-anak dewasa, dengar daripada anak remaja, dengar daripada anak-anak yang kecil. Ya, supaya kita boleh lihat apa yang anak kecil rasa kalau kita buat, apa yang anak besar rasa kalau kita buat. Jadi sama-sama bersama ya. Dan denda atau hukuman dan sikap terlalu demanding menjadikan anak mengasingkan diri dan seterusnya jauh hati terhadap ibu bapa. Selalu kena denda. Denda ibu bapa ni macam-macam lah, rotannya, pukulnya, cubitnya, marahnya dan hukuman dan terlalu demanding. Macam mana terlalu demanding? Kita selalu menetapkan target untuk anak-anak capai. Sedangkan kita tidak membantu. Jadi kita kata ini mesti dapat straight A. Tetapi hantar tuition tidak. Tanya anak cukup buku ke tidak. Tanya anak okey ke komputer online learning. Pun tak pernah tanya. Kawan-kawan semua okey ke? Homework okey tak? Nak mak tolong? Tak pernah. Tetapi mesti straight A sebagai contoh. Jadi itu menjadikan anak mengasingkan diri dan seterusnya dia jadi jauh hati. Sebab bila dia tengok je mak ayah, dia mendengar arahan. Tengok mak ayah akan keluar arahan. Dalam apa yang mak ayah sebut ni tidak ada apa yang selain daripada perintah. Jadi dia mengelakkan diri daripada berjumpa supaya dia tidak mendapat arahan. Ya. Dan dalam proses membawa anak ke arah kecemerlangan, kita sendiri perlu belajar dan menjadi matang. Kadang-kadang bila kita ukur, anak sulung kita lain cara kita. Anak nombor 2 lain sikit. Anak bongsu jadi lain terus cara kita mendidik anak-anak. Kenapa berbeza? Tahap kematangan. Ya. Kita makin tua dan kita mungkin banyak dah pengalaman mendidik sebelum ini, jadi kita lebih memahami, kita tidak strict sangat dan juga bila anak seorang dengan anak 6 kan lain. Anak sulung tu maknanya anak kita bagus seorang. Tak boleh berjalan. Jangan jalan takut jatuh. Kan? Orang nak pegang, tak apa, takut kena vaksin, kena kuman zaman sekarang. Ya, jadi semua anak tu jadi tidak boleh dan akhirnya anak sulung jadi anak yang tidak berdikari. Pelik tu. Pasal anak sulung lah sepatutnya yang paling berdikari sebab dia menggantikan kita dengan adik-adik. Jadi kebanyakan yang berdikari ni anak yang mana? Sebabnya kita, nombor 2 kita dah, macam mana ya, kalau rapat tu lain, psychologically affected, ibu dan anak tu berbeza. Kalau anak dekat lain, anak jarak lain. Ya, tetapi anak sulung ini memang kita terlalu melindung. Ya, kebanyakannya begitu dan kita tak ada kerja. Seronok dapat anak. Ya, semua benda anak buat kita nak observe. Itu bagus. Tetapi kadang-kadang kita berlebihan. Tapi bila anak bongsu pula, kita semakin tua, kita banyak pengalaman dan dia juga dibantu oleh kakak-kakak dan abangnya. Jadi kita kurang ada direct,
attachment dengan anak-anak kita. Tetapi jangan terlalu berlepas tangan, ya, sebab itu pun juga menjadikan anak boleh jauh hati. Mereka membezakan kenapa dengan anak itu rapat dengan mak, anak ya, dia pula tak rapat dengan mak, ya. Jadi kalau boleh kita memang semua ibu tidak pernah berniat untuk membezakan, tetapi dia datang secara tidak sedar kerana keadaan-keadaan kita pada masa itu, pada masa kita sudah mewah hidupnya, jadi anak minta terus dapat. Anak nak suruh beli tu terus kita dapat beli. Tapi dengan anak sulung masa tu belum bekerja ataupun baru bekerja, saving pun tak ada, duit pun tak banyak, gaji pun tak tinggi, ya anak-anak itu tak boleh beli, anak-anak ini tak boleh beli. Bila anak dah bongsu, setiap minggu makan KFC. Anak-anak ni dia akan ingat sampailah dia pula beranak pinak. Dan kita pula benda tu tak pernah lekat dalam fikiran kita. Kita rasa kita buat yang terbaik mengikut kemampuan kita pada masa itu. Betul kan? Tapi anak-anak ni menerimanya macam mana? Dengan anak tu semua dapat. Dengan kakak dulu minta apa pun tak dapat. Ya, jadi perbezaan itu kita kena remind anak kita bahawa kita tidak berniat membezakan, tetapi pada masa dulu kita tidak mampu dan pada hari ini kita sudah mampu. Okay, jadi dalam proses membawa anak ke arah kecemerlangan, kita sendiri perlu belajar dan menjadi matang tadi. Ini bermakna kita juga bersama-sama menuju ke arah kecemerlangan dan kesejahteraan untuk anak kita dan diri sendiri. Dan antara perkara yang boleh membentuk kecemerlangan hidup apa dia? Ya, ada beberapa perkara di sini yang kita perlu lihat. Yang pertama, bebaskan minda anak-anak kita. Ya, galakkan mereka berfikir dan bertindak secara bebas sejak daripada kecil lagi dan berikan mereka kebebasan bersuara dan jangan terlalu mengongkong supaya kita tidak ikat kreativiti dia dan juga apa yang dia ingin cuba. Jadi macam mana kita nak galakkan anak-anak kita berfikir dan bertindak? Bila anak-anak kita berkata sesuatu, contohnya anak kata, Mama boleh tak nak pergi sekolah bawa bekal bento? Pernah dengarkan bento? Jadi kita pun kata boleh, jom kita buat sama-sama. So kita pun ada bekasnya, ada nasi, ada salad, ada sayur, ada mungkin tomato cherry-nya, ada carrotnya kita potong, ada apple kita potongkan, ada buah anggur dan sebagainya, ada nugget. Jadi kita kata cara untuk kita nak menjadikan anak itu berfikir dan bertindak dengan bebas, kita suruh dia buat dulu. Kita nak buat sama-sama tadi, ya. Tapi kita suruh dia buat dulu macam mana nak letak nasi, nak letak sayur, kita tengok kreativiti. Dan kalaulah okey, cantik, maka puji. Bila dah puji, maknanya tak payah buat lagi dah. Boleh pakai yang itu. Tapi kalau tak cantik, kan dia pun tak happy dengan apa yang dia buat. Okey, kita buat balik semula. Ya, ini yang mak buat. Macam mana mak buat? Okey, begini. Cantik tak? Mana cantik dengan yang tadi? Yang mak buat lagi cantik. Tapi apa yang anak kita belajar? Anak kita sudah diberi peluang. Anak kita sudah boleh berkarya tadi. Tak cantik, tapi dia sudah berkarya. Ya, kemudian anak kita sudah bebas dan diberi peluang bertindak. Itu yang dia nak belajar, bukan bento itu. Ya, tetapi peluang, karya, kebebasan dan rupanya daripada kecil lagi kita boleh bertindak. Itu yang anak kita dapat. Ya, tetapi yang paling utama bagi dia mungkin apabila kita dah buat bento yang cantik, itu dia belajar buat bento yang cantik. Tapi asalnya bermula daripada dia sendiri. Jadi benda-benda mudah begitu. Ya, jadi saya selalu buat macam tu. Ya, pagi-pagi buat bento untuk nak bawa bekal pergi sekolah. Mula-mula suruh dia bawa, selalunya kena bawa balik. Nak bawa balik. Hari ni letak bunga lawang atas nasi supaya dia jadi mata yang cantik. Biasa letak carrot aja. Hari ni letak bunga lawang nak suruh jadi cantik. Tak boleh makan, dia pun tak suka dengan bau tu. Tapi sebab cantik daripada biasa kan? Macam bintang tu mata tu, cantik sangat. Suka sangat nak pergi sekolah dan buat 2 nasi dalam satu bekas supaya boleh share dengan kawan. Jadi di sekolah tu sebenarnya boleh bawa duit, boleh beli. Tapi dia
Dia nak bawa sesuatu yang dia boleh bersama dengan kawan-kawan. Jadi buatlah, ya, itu contoh kita bebaskan minda. Kemudian yang kedua, biarkan anak membuat sesuatu untuk dirinya. Yang ni pun tadi pun boleh juga. Ya, kita bila proses melakukan sesuatu mungkin tersilap anak-anak kita. Tapi biarkan macam tadi, okey tak cantik, salah, buat balik. Dan ini adalah proses pembelajaran. Jangan sekali-kali bila kita minta anak buat sesuatu, kita mengharapkan mesti hasilnya sempurna. Sebab dia tidak akan sempurna. Tapi sebab itu, ibu yang berjiwa besar, dia akan tengok dia tidak cepat marah bila anak tu salah. Walaupun dia dah ajar banyak kali, tapi salah lagi. Kita tak akan marah dan kita tak akan rasa frust. Ya, kenapa anak aku ni ajar banyak kali tak dapat? Anak orang lain mungkin sekali ajar dah dapat. Itu frust dah tu. Ya, yang tak sepatut ada dalam jiwa seorang ibu. Sebab nanti kalau tidak kita mudah putus asa. Jadi kita dah letak dalam diri kita, dia tak akan buat cantik, dia tidak akan buat sempurna. Tapi kita nak tengok macam mana dia bermain dengan jarinya, dengan tangannya, dengan pisau, dia main dengan gunting, dia main dengan susunan. Jadi itulah peluang yang paling besar untuk anak-anak. Ya, kemudian yang ketiga, latih anak menerima kegagalan. Ajar anak kita terima kegagalan kerana itu proses yang normal dalam kehidupan. Ya, tetapi macam mana menerima kegagalan? Bunuh diri? Tidak. Menangis 2 hari? Tengoklah gagal macam mana tu sampai 2 hari nak nangis tu. Mungkin 2 jam cukup dah nangis. Tapi kena menangis lah. Kalau nak nangis, nangis. Tak ada masalah. Tapi kena berhenti dan kena memulakan sesuatu. Ya, jadi gerak balas terhadap sesuatu kesalahan yang dibuat harusnya bersikap neutral. Ya, sebolehnya kawal daripada menunjukkan rasa kecewa. Kita ni, ibu-ibu ni. Kerana setiap kesalahan yang dibuat perlu dilihat secara positif bagi memberikan peluang kepada anak agar mereka belajar daripada kesilapannya. Ya, dan kesalahan yang dibuat tadi membawa kepada kejayaan yang baru. Bukan mengulang kesilapan lagi dan lagi dan lagi. Ya, bila dia sedar dia silap, maka dia tidak akan buat cara yang sama. Dia kena buat cara yang lain untuk berjaya. Jadi kita terima pula. Kita ajar supaya terima kegagalan dengan cara yang betul. Maknanya buat sekali gagal, maka kali kedua cemerlang. Ya, kalau dia mungkin buat kali pertama dia tidak gagal, dia berjaya tapi berjaya, dia tidak cemerlang. Tapi kerana dia gagal tadi, kali kedua dia cemerlang. Jadi itulah cara kita nak latih terima kegagalan. Maknanya terima kemudian berusaha. Ya, bukan terima dah gagal, cukuplah, tak payah buat apa-apa lagi. Kalau buat lagi pun gagal lagi. Jadi kita nantilah kita menangis dulu 2 hari, lepas tu kita fikirlah nak buat macam mana. Itu tidak betul. Kemudian yang keempat, latih anak berdikari dan mencuba. Ya, anak mungkin membuat sesuatu yang tidak betul atau tidak objektif dalam belajar berdikari. Jadi biarkan dahulu. Terlalu banyak membantu pun tak boleh. Ya, terlalu banyak mengkritik tidak membantu juga tidak boleh dan ia melemahkan mental dan emosi. Jadi banyak cara untuk melatih anak berdikari. Ya, kalau nak suruh anak memandu kereta, ada lesen, ya, boleh dah suruh pergi kedai depan tu sikit, naik motor ke, pergi kedai tu sikit depan, dalam hati risau. Kan? Ada tak risau anak first time bawa motor walaupun ada lesen, ya, tapi kalau kita tak bagi macam mana? Ada juga saya jumpa kawan-kawan yang dia kena bawa kereta, suami dia tidak boleh memandu. Ada. Husband tak boleh bawa kereta kan? Sebab apa? Sebab dia takut. Jadi tidak semua orang lelaki berani dan tidak semua orang perempuan takut. Jadi daripada mula kahwin sampailah 23 tahun kahwin, memang isterinya lah yang kena bawa kereta pergi mana-mana. Balik kampung ke, outstation ke, hantar anak sekolah, asrama jauh, ambil semua isteri. Suami ikut duduk sebelah. Ya, dia memang luar daripada kebiasaan tetapi ada. Ya, jadi kita kalau boleh, ini yang kita tidak mahu. Ya, anak-anak terutama lelaki. Sekarang ini perempuan pun kena berdikari dan kena mencuba. Ya, kalau orang perempuan bayangkan hari ini kalau tak boleh bawa kereta. Tapi bekerja,
Maknanya hari-hari keluar rumah bawa kereta. Ya, ada yang mungkin dia boleh bawa kereta tetapi suami pun bekerja tempat yang sama ataupun dekat-dekat. Jadi sekalilah. Tapi kalau emergency, buatnya pukul 3 pagi suami sakit, kena batu karang. Pukul 3 pagi. Dan tu nak bawa pergi ke klinik. Boleh tak kita bawa kalau kita tak pandai bawa kereta? Tak boleh. Sudahnya apa yang kita buat? Telefon ambulan kalau boleh. Tak boleh, carilah jiran sebelah pukul 3 pagi, kejutlah orang bangun. Ya, dia jadi agak sulit berbanding dengan kita sendiri juga boleh berdikari. Jadi daripada kecil lagi kita kena bimbing anak kita supaya dia boleh buat sendiri apa yang dia patut buat. Ya, ada kalau dulu-dulu anak perempuan tak payahlah suruh anak lelaki. Tapi sudah tidak serasi dengan dunia hari ini. Ya, perempuan pun juga kena berdikari tetapi tidak menafikan suami. Ya, ada suami-suami yang dia tak suka isteri berdikari sangat. Dia nak isteri dia bergantung pada dia, meminta-minta. Ya, kalau nak pergi mana-mana, selagi ada suami yang nak bawakan. Ya, itulah yang terbaik. Kemudian yang kelima, ingat bahawa anak mempunyai fikiran, perasaan dan keinginan sendiri. Ya, jangan jadikan dia sebagai bayangan kita. Ya, dan jangan gunakan mereka sebagai objek untuk memenuhi keinginan sendiri. Jangan paksa impian kita ke atas anak, biarkan dia sendiri penuhi keinginan dan cita-citanya, tetapi kita mesti mengawasi. Ya, tidak boleh lepaskan sendiri. Ya, apa yang kita boleh nasihat, beri pandangan terbaik kerana mereka belum melaluinya dan kita telah melalui. Ya, mereka belum ada pengalaman, kita telah ada pengalaman. Dan kalau kita nampak anak kita ini, kalau tengok pesennya ni, tak jadi ni, tak berjaya ni. Ya, jadi kitalah yang akan memandu dan beri panduan. Ya, tak boleh biarkan sampai dia akhirnya mengulangi kesalahan kita. Kemudian yang keenam, latih anak membentuk matlamat dalam setiap yang dirancangnya. Jadi anak-anak kita kena letak matlamat, ya, sama ada mereka letakkan sendiri atau kita juga boleh letakkan jika mereka bersetuju. Ya, kalau ada anak lelaki umur 25 tahun, kita sudah boleh bertanya, matlamatnya membina keluarga bila? Kalau dia kata tak fikir lagi lah mak, mungkin tengoklah umur 40. 40? Ya, so kita pun nanti mak rasa dah kena letak matlamat. Ya, kalau sekarang 24, 25 dah bekerja, mungkin 30 tahun terbaik untuk dia. Jadi dia kenalah ada, kalau 30 tahun tu apa yang dia kena ada? Kena ada ilmu, nak kahwin. Dia kena ada duit, nak kahwin. Kena ada kemampuan menafkahi isteri dan anak-anak. Kalau nak kahwin, maknanya kena ada pekerjaan yang tetap. Jadi semua itu mesti ada dia punya target. Dan ibu kena bantu. Sebab kita ni masa terlalu cepat. Sedar-sedar anak kita rasa baru bersalin. 32 dah umurnya. Kan? 32. Bila dia nak kahwin, bila dia nak kumpul duit, bila dia nak rasa bertanggungjawab, bila dia nak cari ilmu, nak menjadi pembimbing kepada isteri dan anak-anak. Jadi kita kena letak matlamat. Kalau anak perempuan pun kita letak matlamat. Ya, jadi dalam hal ini terdapat beberapa persoalan yang perlu kita fikirkan. Iaitu yang pertama, adakah anak betul-betul ingin buat ataupun ingin melakukannya? Ya, sebagai contoh, tidak paksa anak membaca bila dia merancang untuk melukis. Itu anak kecil. Ya, bila kita nak pastikan dia buat sesuatu yang berfaedah, tak boleh main iPad, tak boleh tengok TV, ya, tak boleh main dengan kawan lagi dah. Sekarang masa untuk belajar. Kalau anak kecil, belajar membaca atau menulis atau melukis. Kalau dia dah setkan dalam fikiran dia lepas ini nak melukis, dia pun ambil kertas kosong A4, ambil pensel warna. Dia tengok dia nak melukis, tiba-tiba dia kata, dah, buat matematik. Dia nak melukis itu baik ke tak baik? Baik. Tapi kita kata, yalah biasalah mentaliti kita, baik buat matematik daripada melukis. Kan? Kita pun kata, dah, tak payah melukis. Dia baru nak letak pen atas kertas. Kita pun ada, apa perasaan dia? Dia jadi kurang semangat. Dia nak buat matematik dia okey, tapi kenapa waktu dia nak melukis?
Kan? Kalaulah sekarang ni dia tengah main iPad, kita suruh dia berhenti untuk matematik. Mungkinlah. Ya, sebab main iPad itu mungkin main game, tak belajar. Jadi kita nak suruh anak kita buat benda yang baik, dah dia sedang buat benda yang baik, bagi dia masa. Kemudian adakah anak ini percaya dia dapat melakukan sesuatu dengan baik? Dah nampak dah sedia nak melukis tadi, ada pensilnya, ada pensel warna, ada kertasnya, alas kat bawahnya tu dah okey, dah tebal, dia pun dah mula nak melukis. Maka kita mulalah memberikan dorongan. Kita kata setiap kali dia melukis, dia mesti lukis gambar orang. Apa kata kali ini dia lukis gambar matahari? Ya, satu saja, lukis matahari, bukan lukis pemandangan yang ada matahari, tidak, matahari saja. Dia pun nak melukis matahari, buat bulat, lepas tu tepi dia kan, kita ada tepi-tepi, kemudian dia warnakan, kemudian cara mewarna dan sebagainya, itu yang kita dorong. Jadi kalau dia tak dapat juga buat dengan baik, maka jangan kita paksa dia dan jangan kita bagi kepercayaan palsu. Ya, macam mana kita paksa? Ada anak kekuatannya bukan mewarna. Kekuatannya melukis saja. Jadi dia melukis lepas satu-satu. Lepas satu. Kalau beli buku nota tu, setiap muka surat ada lukisan. Tapi satu pun dia tak warnakan. Ada anak dia suka mewarna, asal nampak benda bulat dia nak warna. Pasal apa benda bulat tak semestinya bulat? Maknanya benda yang berbentuk. Jadi dia nak isikan warna terus. Itu dia minat mewarna. Jadi kita jangan bagi kepercayaan palsu kepada anak kita. Macam mana? Dia ada beza antara dorongan dan kepercayaan palsu. Ya, dorongan itu kita kata dia boleh buat sikit lagi. Dah cantik dah tu. Tapi kalau kat tepinya sekali supaya dia penuh warna. Itu cara kita nak mendorong. Tapi kepercayaan palsu ialah apa dia? Kalau dia boleh buat warna macam ni punya cantik, dia akan jadi pelukis yang terbaik di dunia. Ya, bila dia umur nanti 20 tahun. Itu satu dorongan kita kata, tetapi dia boleh jadi palsu sebab dia terlalu luar biasa untuk anak kita. Jadi akhirnya dia rasa kita menipu. Bila menipu itulah timbul kepercayaan palsu dan sebagainya. Lama-lama dia tidak akan buat. Jadi lebih baik kita galakkan dia buat sesuatu yang lebih membawa kebaikan untuk dirinya berbanding kita memberi kepercayaan palsu. Satu lagi kepercayaan palsu, kadang-kadang dia rasa dia terlalu baik, terlalu hebat sebab dia sentiasa diterjemahkan oleh ibu ayah sebagai orang yang hebat. Kita kan selalu pakar motivasi kata kita kena sentiasa kata anak kita orang yang paling hebat, orang yang paling baik, orang yang paling bijak. Jadi kita sentiasa berkata begitu, itu baik. Tetapi ada anak-anak kadang-kadang dia menerimanya dan memberinya satu impak yang negatif bila dia bersama dengan kawan-kawan. Dia jadi macam mana? Semuanya adalah dia yang terbaik. Semuanya dia seorang yang betul. Semuanya orang lain buat tak cantik, semuanya orang lain buat sebab daripada kecil lagi dialah yang paling betul, paling hebat, paling pandai. Jadi kena balancekan juga keadaan itu supaya tidak mengganggu sosialnya nanti bila dia besar. Kemudian yang ketiga, adakah matlamat yang kita tentukannya itu terdaya ke atasnya? Itu saya cakap tadi, umur 20 dia jadi pelukis terbaik di dunia. Terdaya atau tidak dia nak bawa. Jadi kalau matlamat yang kita tentukan ke atasnya itu dia tidak terdaya mencapainya, jangan kita sebut. Rancang langkah demi langkah. Apabila dia telah berjaya pada peringkat yang pertama, dia akan bermotivasi untuk ke peringkat kedua. Jadi peringkat pertama itu macam mana? Okey, melukis dengan kemas, dengan cantik. Esok kita melukis lagi benda lain pula, selangkah demi selangkah. Sampailah akhirnya bila dia masuk ke sekolah, bila ada pertandingan lukisan di Muzium Negara contoh, ataupun sempena Hari Kebangsaan, pertandingan melukis, ataupun sekolah buat pertandingan melukis sempena nak masuk Ramadan, lukislah gambar masjid lah, gambar sejadah, kita sentiasa ambil bahagian tu, anak kita tu. Kita beri dorongan, kan minat melukis, semua pertandingan di sekolah masuk. Jadi itu step kedua. Step ketiga pula, masuk ke universiti nak buat apa? Jurusan apa kalau nak melukis?
Ha, ambillah architecture. Masuk universiti, buat architecture. Jadi dia melukis bangunan, dia melukis 4D, 5D buildings, dia melukis macam-macam. Jadi semua itu datangnya daripada minat dia masa 2-3 tahun dulu. Sikit-sikit melukis, sikit-sikit melukis. Jadi apa yang jadi ke atasnya bila umur dia 25 tahun? Dia jadi seorang arkitek. Apa jadi pada umurnya mungkin 30 tahun atau 35 tahun? Dia jadi arkitek yang ternama dan berjaya di Malaysia. Jadi step by step itu berlaku dan didorong oleh ibu yang smart. Ya, bukan ibu yang tak tahulah dia minat apa. Pernah kan kita jumpa? Kita sendiri pun macam tu. Entah. Tak tahulah dia minat apa. Ikut dia lah nak jadi apa pun. Beza tak dengan yang tadi? Ya, so ada anak kita suka melukis, ada anak kita ni sikit-sikit nak beli mainan, mesti kalau tidak jarum injek, dia mesti benda hak doktor pakai tu apa? Teleskop. Stetoskop. Apa benda skop lah. Nak test orang sakit. Asal nampak mak baring sikit, dia datang. Mak tipu-tipu ya mak jadi orang sakit, saya jadi doktor. Nampak tak minat dia? Asal nampak orang baring je, dia terus nak jadi doktor. Kemudian asal nampak kain je, dia terus lipat-lipat nak jadikan bandage. Asalkan nampak botol kecil, dia okey ini ubat. Nampak tak? Dia punya minat itu. Jadi dorong dia bila nampak aja movie yang berkaitan dengan medication dan sebagainya, kita suruh dia tengok. Jadi kita rangsang-rangsang sampai akhirnya bila belajar dia jadi minat dengan sains. Bila minat dengan sains, masuk sekolah menengah jurusan sains. Kemudian masuk universiti perubatan atau pergigian dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi seorang doktor perubatan. Itu semua adalah minat ataupun dorongan yang kita samakan dengan matlamat yang kita tentukan. Sebab kita yang tahu daripada anak kita kecil. Dia sendiri tak sedar pun apa yang dia suka. Dan yang terakhir, latih anak untuk mengharapkan kecemerlangan dalam pelbagai aspek. Selain boleh membaca, boleh menulis dan mencapai kecemerlangan dalam pelajaran di sekolah, mereka juga perlu diberikan tanggungjawab, ujian dan galakan bagi menggalakkan rasa bertanggungjawab dan bersikap matang seperti menjaga adik dan sebagainya. Ia boleh menjana perkembangan mental, emosi, sosial dan boleh dikaitkan dengan keinginan tinggi untuk berjaya. Jadi ini soft skill, ya, kemahiran soft skill, kemahiran yang di luar daripada pendidikan formal dalam bilik darjah. Ya, pandai-pandai dah belajar, akademiknya sangat baik, tetapi dia boleh juga memasak, dia boleh juga berenang, dia boleh juga bersukan. Itu semua adalah kecemerlangan dalam pelbagai aspek. Jadi mengikut kemampuan kita lah, mampu hantar kelas renang, pergi renang, kelas arithmetic, ya, hantar juga kelas piano, hantar pula kelas menjahit, terpulang. Ya, itu semua adalah kemahiran-kemahiran. Kalau dulu saya ingat masa saya kecil, ada yang hantar kelas IT. Maknanya bukan semua orang belajar IT. Dia macam sekarang ini bukan semua orang belajar berenang. Ya, contohnya. Jadi masa tu siapa yang belajar IT, ya dia seorang je lah pandai IT, orang lain semua tak pandai. Ya, tetapi hari ini tak pandai IT tak boleh bekerja. Ya. Budak-budak sekolah pun dah kena pandai IT sebab kalau tidak tak bolehlah PDP secara online. Jadi itu keadaan hari ini. Dan membina generasi pewaris yang bertaraf tinggi. Dalam kitab ini 109 ini berkata, membina generasi pewaris yang bertaraf tinggi merupakan matlamat yang kita kena capai. Maknanya perempuan sekalian, bila kita sekarang ini kita sudah tua, kita dewasa yang sudah pun lanjut usia dan kita ada anak-anak, ada cucu dan sebagainya, anak-anak itu kita pastikan dia adalah pewaris yang bertaraf lebih tinggi daripada kita. Kalau kita seorang guru, maka anak kita sekurang-kurangnya jadi pensyarah universiti. Kita jadi pensyarah universiti, sekurang-kurangnya anak kita ada PhD.
kita ada anak kita ada PhD, sekurang-kurangnya cucu kita ada 2 PhD. Maksud saya bertaraf tinggi. Itu kalau akademik. Kalau dalam sektor pekerjaan yang lain ada dia punya hierarki-hierarkinya. Jadi asalkan dia bertaraf tinggi. Begitu juga daripada keilmuan agama. Kalau kita tahu fardu ain, fardu kifayah, biarlah anak kita tahu ulum hadis, ulum Quran. Ya, anak kita tahu ulum hadis, ulum Quran, biarlah cucu kita tahu fiqh muwatanah, fiqh muasir. Lebih jauh lagi mengetahui hukum agama. Fiqh muwatanah itu apa? Pernah dengar tak? Kalau dalam bahasa Melayunya daripada kata dasarnya watan. Apa makna watan? Kan selalu dengar anak watan. Kalau Universiti Watan itu UKM. Selalu disebut Universiti Watan. Kalau anak watan, anak tempatan atau anak dalam negara tersebut, dia tanah air di situ, dia anak watan itu kan. Wataniyah, kenegaraan. Ya, fiqh watan, fiqh kenegaraan. Jadi biarlah kita ni, kita tak tahu, kita baru fiqh munakahat. Kita fiqh munakahat. Okeylah tu orang lain fiqh munakahat pun belum. Kan? Baru fardu ain, fardu kifayah. Ini dah fiqh munakahat. Nanti fiqh jinayat. Lepas itu fiqh ibadah. Lepas tu fiqh muamalat. Jadi cucu kita fiqh muwatanah. Fiqh kenegaraan. Lepas itu fiqh muasir. Fiqh tentang contemporary issues. Jadi itulah fiqh ta'ayush. Fiqh of coexistence. Kemajmukan. Hukum-hukum tentang hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu cucu kita nanti dia belajar. Jadi bertaraf tinggi dari segi keilmuan itu biar ada peningkatan. Itu kita kena aim. Ya, kita tak nak maknya cikgu besar, anaknya tak kerja, suri rumah semua. Bukan kata suri rumah itu tidak baik ya, tetapi kalau kita nak bercakap dalam soal kerjaya dan sebagainya ini, dia mesti kita lihat dalam konteks kerjaya itulah. Kalau maknya cikgu besar, janganlah anaknya bawa Grab je. Bukan bawa Grab tak bagus, jangan salah faham maksud saya. Ya, tetapi biarlah kita sentiasa ada matlamat yang lebih. Tapi Allah rezekikan kita dalam pelbagai bentuk. Dan itu pun boleh menjadi ujian. Ya, jadi ada perancangan, ada matlamat. Kita perlu menyediakan dan mencorakkan daya fikir serta mengasuh golongan muda dengan kefahaman Islam yang betul. Ia adalah satu keperluan yang mesti dilakukan kerana ia memberi kesan mendalam kepada golongan ini. Saya tak payah baca sampai habislah, perempuan boleh faham. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seseorang. Ya, orang datang jumpa Sayyidina Ali. Masa itu Sayyidina Ali adalah sebagai pemimpin, ya, Amirul Mukminin. Jadi kata orang ini kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, kenapa umat pada zaman khalifah terdahulu mereka hidup dalam keadaan sejahtera dan aman damai? Ya, lalu jawab Ali, umat dahulunya pemudanya seperti saya. Ya, iaitu bagaimana? Berilmu, berpengetahuan dan bijaksana. Ya, semasa saya menjadi khalifah, umatku adalah seperti kamu. Dalam kurungannya apa? Tidak berilmu. Kemajuan dan ketamadunan umat akan datang dicorakkan oleh orang muda pada masa sekarang. Ya, jadi kenapa umat terdahulu sejahtera cemerlang? Kerana orang muda dalam umat itu adalah aku. Seperti aku, kata Sayyidina Ali. Tapi pada zaman kemudiannya, ya, pada zaman Ali ini khalifah Islam yang keberapa? Keempat. Mula-mula Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Jadi masa Nabi, Ali adalah remaja. Masa Abu Bakar, Ali pun masih remaja dan orang muda. Tapi bila sampai Ali yang menjadi pemimpin, orang mudanya siapa? Jadi Ali kata orang muda sebab tu aku menjadi pemimpin adalah seperti kamu. Ya, tidak berilmu, tidak berhikmah, tidak berpengetahuan, tidak bijaksana. Jadi jangan tanya kenapa zaman dulu tamadunnya hebat dan zaman ini kita lemah.
Tengok siapa orang muda pada zaman ini. Ya, jadi kemudian kemajuan dan ketamadunan umat akan datang dicorakkan oleh orang muda pada masa ini. Jadi nak tahu bagaimana kita 30 tahun akan datang, kita lihat bagaimana orang muda pada hari ini. Itulah kita pada 30 tahun akan datang. Agak-agak macam mana? Oleh yang demikian, langkah dan usaha pembinaan generasi pewaris ini perlu diberi perhatian. Betul? Sangat betul. Dan langkah pertamanya bermula di mana? Di rumah. Dan pemimpin dan guru pertama kepada mereka adalah ibu dan ayah. Ya, jadi kita tidak ada banyak pilihan. Ya, selalunya kalau ada masalah umat akan datang, kita kata lihat orang muda. Tapi saya nak tambah, lihat orang muda hari ini dan bagaimana ibunya. Dan bagaimana bapanya. Kan nak salahkan orang muda 100%. Kenapa? Kerana mereka tidak dibimbing oleh ibu dan ayah yang baik, yang bertanggungjawab. Jadi tak boleh kita nak salahkan mereka 100%. Ya, kita pun kena muhasabah. Jadi bagaimana pembahagian ilmu yang kita nak sampaikan pada anak-anak ya, dalam kita melatih mereka di rumah kita, pembahagiannya seperti biasa ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ya, kifayah itu bagaimana? Kalau fardu ain itu ilmu macam mana? Ilmu fiqh munakahat, ilmu fiqh muamalat, ilmu fiqh ibadat, ilmu fiqh apa lagi? Jinayat. Itu semua wajib kita tahu sebagai seorang Muslim. Sebab itu undang-undang yang mengawal hidup kita sebagai Muslim. Tak boleh tak tahu. Kita kena tahu. Tapi kalau fiqh, kalau fardu kifayah, ilmu fardu kifayah, ilmu yang kita tak wajib tahu. Apa dia? Counselling. Kalau ada orang dah tahu, cukup. Nanti kalau kita nak di-counselingkan, kita jumpa dia. Kita tak boleh tahu semua. Kita tidak boleh tahu undang-undang, kita tak boleh tahu ekonomi, perubatan, arkitektur, kita tak boleh tahu mekanik, kita tak boleh tahu tentang pentadbiran, kerani, kita tak boleh tahu tentang kaunseling. Tak boleh, kita tak boleh tahu semua. Tapi ilmu agama yang kita sebutkan fiqh tadi, itu adalah perlu sebab ia adalah untuk kegunaan kita. Ya, dan kita tidak boleh bertanya pada orang lain sebab itu melibatkan diri kita. Tapi kalau yang melibatkan ada orang buat, kita rujuk pada dia. Ada orang jadi doktor, tak apa, kita sakit jumpa dia. Ya, kita jadi cikgu, orang nak belajar datang jumpa kita. Itu fiqh ataupun fardu kifayah. Dia adalah ilmu yang menguruskan kehidupan. Fardu ain mengurus diri. Ya, yang mengurus kehidupan kita boleh bahagi-bahagikan. Jadi ilmu fardu ain iaitu akidah, fiqh dan tasawuf ya, mengurus diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi kalau tujuan Allah cipta kita ini perempuan untuk beribadah, maka semua perbuatan kita mesti dalam bentuk sentiasa dalam ibadah. Minum beribadah, makan beribadah, tidur pun beribadah, masuk bilik air pun dengan ibadah. Apatah lagi kita melakukan ibadah yang khusus, solat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Itu memang mesti jadi ibadah. Kalau yang ibadah khusus itu pun tak boleh jadi ibadah, something wrong dengan niat kita. Ya, padahal kita nak buat semua itu dengan niat, kita dah sebut lillahi ta'ala. Niat solat ada lillahi ta'ala? Lafaz niat solat? Ada tak hujungnya? Lillahi ta'ala. Ada kan? Kalau puasa? Ada. Kan? Lillahi ta'ala hujungnya. Jadi dia tidak akan jadi kerana benda lain. Jadi kerana Allah. Tapi kalau solat itu jadi ke benda lain, teruk sangatlah kita. Atau puasa kita jadi benda lain. Niat lillahi ta'ala tapi akhirnya tak dijadikan lillahi ta'ala. Maka memang kita kena buat pembetulan yang besar. Jadi tahap pendidikan anak-anak, tahap pertama adalah sewaktu mereka kanak-kanak, tahap kedua semasa mereka remaja dan dewasa, tahap tiga dewasa ke arah warga emas. Jadi tahap-tahap ini ada cara yang berbeza, kita sendiri tahulah macam mana sikap kita seorang ibu kepada anak kita yang masih di tahap satu. Cara kita mengajar dan mendidik. Kemudian tahap dua bila dah remaja dan dewasa. Ya, kemudian tahap tiga bila sudah menjadi anak kita dah jadi warga emas. Kita ni warga emas dah.
Tapi anak kita pun warga emas juga. Boleh kita marah macam anak tu masih kecil? Kita tak boleh. Ya, kalau nak suruh solat asar tu tak boleh kita pegang rotan kejar dia pusing meja makan. Hambat suruh solat. Tak boleh dah. Pasal dia pun dah warga emas dah. Ya, jadi apa yang kita boleh buat dengan cara yang sesuai dengan usianya dan tahap pemikirannya. Kemudian jadual 3.3 di sebelah ini. Oh, tak sempat siap lah kita. Ilmu fardu kifayah ya untuk mengurus kehidupan. Fardu ain mengurus diri, fardu kifayah mengurus kehidupan. Dia berkaitan apa? Berkaitan akademik, kemahiran dan keusahawanan. Ya, penting dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun. Jadi di sini Allah sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Apa yang malaikat jawab? Bila Allah sebut pada malaikat, aku nak menjadikan seorang khalifah di bumi. Aku nak wujudkan seorang khalifah di bumi. Malaikat kata apa? Bapa ingat? Kenapa nak mencipta seorang khalifah di bumi di kalangan manusia yang mereka akan saling berbunuhan dan menumpahkan darah? Sedangkan aku ini sentiasa menyucikan engkau dan berzikir kepada engkau. Wahai Allah, kenapa nak cipta manusia mereka itu nanti berbunuhan dan saling menghancurkan? Ya, kata Allah, aku lebih mengetahui. Jadi kita tak tahu apa yang Allah ketahui. Ya, kenapa Allah nak juga cipta manusia yang mentadbir bumi walaupun manusia ini kata malaikat menghancurkan bumi, saling berbunuhan. Ya, ingat tak peristiwa di zaman jahiliyah yang mana kalau kabilah-kabilah itu bergaduh, bangsa-bangsa itu bergaduh, kaum-kaum bergaduh, mereka berakhir dengan berbunuhan. Pertumpahan darah. Dia tak bergaduh macam kita berakhir dengan status Facebook. Ataupun status WhatsApp. Tu rasa dah tu nak katakan aku lah tu. Nabi tu lah. Tapi pada waktu itu asalkan bergaduh, mereka menumpahkan darah dan berbunuh-bunuhan. Jadi sebab itu bila Nabi mewujudkan Piagam Madinah, mula-mula menjadi khalifah, Nabi wujudkan Piagam Madinah dalam 47 fasal piagam itu, ya, fasal yang ketiga sehingga ke fasal 12, Nabi sebut kalau kaum ini membunuh kaum ini maka hukumannya juga bunuh balas. Ataupun kalau dimaafkan oleh mangsanya atau keluarganya maka mereka perlu membayar wang darah. Ya, Nabi sebut perkara tiga itu Bani apa? Saya tak ingat turutannya. Ada Bani Aus, ada Bani Al-Harith, ada Bani Sa'idah, ada Bani apa lagi tak ingat. Sampai 12. Itu adalah kabilah-kabilah besar pada masa itu di Madinah yang kalau dia bergaduh memang berbunuhan. Ya, jadi kalau bunuh orang, mereka akan dibunuh balik semula. Qisas kan? Tapi kalau keluarga mangsa memaafkan, maka tidak akan dibunuhlah pembunuh tersebut, tetapi keluarganya perlu membayar wang darah. Ingat berapa wang darah? Ke saya tak pernah sebut. Ini jinayat ni. Wang darahnya berupa 100 ekor unta. Bersamaan satu nyawa yang dibunuh. Maknanya kita bunuh orang, keluarga dia kata, tak apalah saya maafkan. Saya tak akan bunuh balik pembunuh anak saya. Ingat tak? Ada satu kejadian yang orang Arab ke yang anak dia dibunuh, kemudian dia berpeluk dengan orang yang membunuh anak dia, dia memaafkan. Ingat tak? Tak pernah tengok, ada viral kan? Tapi dalam hukum kita, kalaulah dimaafkan, dia bukan bermakna dia bebas daripada hukuman. Jadi hukuman itu tidak dibunuh tetapi mereka perlu membayar sejumlah pampasan yang disebut sebagai diyah atau diat ataupun wang darah berupa 100 ekor unta, 40 unta mesti hamil. 30 ekor lagi mesti usianya 3 hingga 4 tahun dan 30 ekor lagi mesti umurnya 4 hingga 5 tahun. 100 ekor unta. Mana nak cari?
Susah ke senang? Pada masa itu mungkin tidak susah, tetapi masih lagi nilainya amat tinggi. Ya, kalau hari ini jumlah harga seekor unta yang tidak bunting 7,000 seekor. Jadi kiralah kalau yang bunting itu katalah 10,000, berapa dapat? 6 kali 7, 42,000 tambah 40, tambah 40, jadi 168,000 untuk satu nyawa, ya. Jadi sebab itu di negara Emiria Arab Bersatu, di Saudi, di Pakistan, di Bangladesh, mereka sudah pun mula memperkenalkan wang darah. Ya, jadi bila dibunuh, keluarga memaafkan, maka keluarga pembunuh perlu membayar wang darah dengan jumlah kalau Bangladesh 50,000. Duit kita, duit Bangladesh saya tak tahu. 50,000 ringgit duit RM Bangladesh. Kalau di Abu Emiria Arab Bersatu dalam 400,000. Sama harga lelaki perempuan. Kalau di Saudi 150,000 lebih kurang. Tapi ada beza sikit, perempuan lebih murah. Ya, dan Malaysia dicadangkan 100,000. Lebih kurang dia nak ambil harga unta tu lah. 100 ekor unta. Tadi 168. Dah. Tahu dah harga nyawa berapa, itulah. Harga nyawa yang dibayar. Tapi tak akan sama dengan harga sebuah nyawa. Tapi orang tu dah mati. Dia maafkan pembunuh. Dan dia mendapat ganti rugi dalam 100,000. Tapi itu masih lagi di peringkat cadangan, belum tamat lagi. Tapi apabila hukuman mati mandatory dihapuskan, kan? Baru lagi kan, kalau yang baca berita tu dia tahulah hukuman mati mandatory dihapuskan di Malaysia, tapi masih ada hukuman mati. Cuma yang mandatory sahaja dihapuskan. Mandatory ni macam mana? Maknanya kalau dia buat kesalahan tu hukumannya satu je. Gantung sampai mati. Kalau mandatory lah. Kalau tidak mandatory, hukumannya gantung sampai mati atau penjara seumur hidup atau dia ada atau tu tidak mandatory. Jadi yang dihapuskan tadi yang mandatory, yang atau masih ada hukuman mati sebab hakim ada pilihan untuk tidak memilih hukuman mati. Jadi itu masih ada. Jadi katalah hakim memberi pilihan gantung sampai mati, kalau keluarga kata saya maafkan, cuma bayarkan wang darah, maka bayarlah 100,000 ringgit untuk kes bunuh. Ini cerita fiqh jinayat. Saya selit-selit masuk di sini. Pasal apa? Pasal khalifah tadi. Ya, sampaikan malaikat remind Allah careful nak wujudkan khalifah di bumi kerana mereka akan membinasakan bumi. Jadi kita hari ini kena ingat, ya, sebab tu kita buat sesuatu yang tidak baik di dunia ini, kita kena ingat betul lah malaikat kata kita membinasakan bumi. Ya, tetapi Allah kata aku lebih mengetahui. Jadi kita nak supaya apa yang Allah ketahui itu ialah betul manusia membinasakan bumi, tetapi banyak lagi manfaatnya daripada manusia. Jadi kita jadi sebahagian daripada orang yang memberi manfaat kepada bumi. Bukan orang yang membinasakan dan menghancurkan bumi. Itu pilihan kita. Ya, jadi insya-Allah perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan mengetahui ilmu fardu kifayah, kita explore ilmu akademik, ilmu kemahiran, ilmu keusahawanan semasa berada di dunia supaya kita jadi orang yang boleh mentadbir dunia dengan betul. Ya, jadi itulah juga fungsi kita dijadikan di dunia ini oleh Allah. Jadi dalam apa jua ilmu yang kita belajar, pastikan ia menjadi ibadah insya-Allah. Jadi saya rasa saya kena berhenti di sini untuk hari ini. Jadi insya-Allah kalau ada pertanyaan dan sebagainya, minta tolong tanya bulan depan. Pasal nak cepat sikit. Jadi minta maaf sekiranya ada salah dan silap. InsyaAllah kita buat kesimpulan sedikitlah pada bulan depan sebab dia ada beberapa perkara juga yang saya perlukan masa, dan kita masuk kepada tanggungjawab dalam perkahwinan suami isteri ini dalam bab 4 pada kuliah bulan depan insyaAllah. Ya, boleh? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.